Allah sekalian. Kita sambung kat mana ya? Lepas Baqarah. Baqarah tu dah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, artinya tiada ada sekali-kali pada azali hingga abadi akan satu zat yang lain seumpama zat Allah Ta'ala yang wajibal wujud, yang wajibal wujud dan yang wajibal qidam dan yang wajibal baqa dan yang wajibal mukhalafatu lil hawadisi. Jadi kita nak sambung sini, iaitu al-mukhalafatu lil hawadis, al-mukhalafatuhu lil hawadis. Okay, macam biasa kita kena bawa berapa poin? 5 poin. Yang pertama, nama dia, nama sifat. Nama sifat ni al-mukhalafatuhu lil hawadisi pun boleh, ataupun al-mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Boleh. Ada ta'ala ke, tak ada ta'ala ke, dua-dua betul. Itu cuma tambahan sahaja. Itu dari segi nama dia. Kemudian pergi poin yang kedua, ertinya. Erti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Mukhalafatuhu tu asal kataan mukhalafah tu khalaf. Khalaf ni maksudnya canggah. Kan kita biasa dengar kan ustaz-ustaz dia sebut khilaf. Khilaf khalaf tu samalah. Maknanya bercanggah, bersalahan, berbeza. Itu semua makna-makna yang sinonim. Bercanggah boleh, bersalahan pun boleh, berbeza pun boleh. Asal faham sudah. Jadi mukhalafatu bercanggahnya atau bersalahannya atau berbezanya. Hu tu domir, kata ganti namanya bagi Allah. Jadi bersalahannya, nya siapa? Nya Allah. Sebab tu setengah kitab dia sebut Ta'ala sebab nak merujuk pada Allah. Jadi bersalahannya Allah Ta'ala atau bercanggahnya Allah Ta'ala atau berbezanya Allah Ta'ala lil. Li tu makna bagi. Dia jadi lil tu sebab li tu masuk dalam alif lam hawadis. Jadi al-hawadis, li campur al-hawadis jadi lil hawadis. Hawadis tu nama lain bagi makhluk. Nama makhluk ni banyak. Salah satu daripada nama makhluk itu iaitu hawadis. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk. Bercanggah Allah Ta'ala dengan makhluk. Berbeza Allah Ta'ala dengan makhluk. Baik. Cuma hawadis ni diambil daripada perkataan hadis. Kalau satu mufrad, hadis. Kalau banyak, hadis tu ada banyak. Makhluk tu ada banyak. Kalau satu makhluk je panggil hadis. Tapi kalau makhluk banyak makhluk tu panggil hawadis. Hawadis maknanya hadis. Macam tu. Makhluk tu banyak. Hawadis.
Hadis tu memanglah sebut makhluk, tapi maksud sebenarnya apa? Maksud sebenarnya ialah baharu. Ambil daripada dia punya sifat. Hadis itu pelaku sifat yang memiliki sifat hudus. Hudus tu baharu. Okay. Hudus tu baharu. Apa maksud baharu? Baharu artinya berubah-ubah. Jadi sifat bagi makhluk itu baharu. Jadi makhluk itu sifatnya baharu. Apa maksud baharu? Artinya berubah-ubah. Jadi sifat makhluk itu berubah-ubah. Kita boleh cek tengok. Setiap makhluk mesti berubah-ubah. Tak ada makhluk yang tidak berubah-ubah. Okey, boleh. Okey. Kalau dikatakan tadi, seperti mana yang saya sebut tadi, Allah itu berubah, silap. Makhluk itu sifatnya berubah-ubah. Jadi Allah berubah-ubah atau tidak? Kenapa? Mana tahu? Tak berubah-ubah tu. Ada je berubah-ubah yang apa? Tak ada awal, tapi mungkin ada akhir. Tak, ni maksud tak ceritanya tidak berubah-ubah. Adakah Allah itu berubah-ubah ataupun tidak? Jawapan kita? Tadi dah jawab. Sekarang tak jawab pula. Dah tiba-tiba terus tak confident. Jawapan dia tidak kan? Okey. Kenapa tidak? Mana tahu tidak? Entah Allah berubah. Macam mana? Dia mencipta. Okey, kalau dia mencipta, apa kena mengena dengan dia tidak berubah-ubah? Sebab makhluk ada juga yang mencipta. Tetapi makhluk itu berubah-ubah. Contoh macam manusia tercipta telefon. Jadi apa bukti dikatakan Allah itu tidak berubah-ubah? Ustaz ni ngajar je lah, banyak tanya. Okey, buktinya kalaulah dikatakan Allah itu berubah-ubah, ini bererti ada yang mengubahnya. Sebab setiap yang berubah pasti ada yang mengubahnya. Betul atau tidak? Tadi kita mula kelas kau apa? Kau cepatnya dah 9 lebih lah. Dia mula kelas tadi lebih kurang pukul 9 lah. 9 lebih sikit. 9.10 macam tu kan. Okay. Awal kelas tadi, apa minyak wangi apa ni? Minyak wangi Glade ni duduk belah sini. Habis yang kira kan pukul 10 kita habis kelas lah. 10 lebih sikit. Minyak wangi ni duduk sini. Belah kiri. Kan? Sama ada kita nampak siapa ubah ke tak ubah ke, bila kita tengok daripada duduk kanan pergi duduk kiri, apa yang akan ada dalam pemikiran kita? Pasti ada yang mengubahnya. Siapa ubah mungkin kita tak tahu. Tapi kita yakin ada yang mengubahnya. Sebab apa? Sebab akal tak boleh terima kalau minyak wangi ni ubah sendiri. Boleh terima dia jalan. Duduk sini. Boleh terima? Kalau boleh terima, kena duduk Tanjung Rambutan. Sebab gila. Tak betul, akal tak waras. Tapi kalau akal yang waras, dia akan faham kalau benda tu berubah, mesti ada yang mengubahnya. Kalau ini kita boleh faham, boleh berubah dengan ada yang mengubahnya. Takkan matahari boleh naik daripada timur ke barat, itu tak ada yang mengubahnya. Pasti ada yang menggerakkannya. Matahari itu, bulan ini, bumi berputar, mesti ada yang memutarnya. Jadi dikatakan setiap makhluk ini berubah-ubah kerana ada yang mengubahnya. Siapa yang mengubah makhluk? Siapa mengubah makhluk? Allah. Dan dikatakan Allah tidak berubah-ubah kerana apa? Kerana
Tak ada siapa boleh mengubah Allah. Tu bukti ni. Faham tu? Sebab tu kita kata Allah tidak berubah-ubah. Kalau Allah dikatakan berubah-ubah, siapa yang mengubah Allah? Tidak. Tak ada siapa boleh mengubah Allah. Dari sinilah pula menjadi perbahasan di kalangan ulama tentang masalah doa. Jadi timbul satu tajuk atau timbul satu persoalan, adakah doa boleh mengubah takdir Allah? Adakah doa boleh mengubah takdir yang telah ditetapkan Allah? Okay. Maka jawapan dia apa? Boleh ke tak boleh? Boleh pula. Tadi kata tak ada siapa boleh mengubah Allah. Kalau dikatakan doa boleh mengubah takdir Allah, bermakna doa kita lagi power daripada Allah. Sebab kita ubah Allah. Macam mana? Pening Ustaz. Okey, gini. Tak apa, saya nak bagi nampak buka minda tu. Supaya kita ni jangan terima aja. Apa orang cakap terima aja, tapi kita fikir. Sebab zaman kita ni akhir zaman, ibu-ibu. Zaman Dajjal yang akan keluar. Entah dah keluar atau akan keluar pun tak tahu. Kan? Jadi kalau zaman kita terima je semua benda, bulat-bulat, takut-takut dengan Dajjal pun kita terima. Sebab tu apa-apa pun fikir dulu. Jangan terus terima. Tu saya nak bagi kita semua sama-sama fikir. Okey. Baik. Jawapan kepada persoalan tadi, adakah doa boleh mengubah takdir atau tidak? Jawapannya boleh dan tak boleh. Jawapan dia ada dua. Boleh pun boleh, tak boleh pun tak boleh. Boleh pun boleh, tak boleh pun tak boleh. Cuma dia bergantung jawapan tu duduk bahagian mana. Dalam hidup kita ni dia ada dua jalan. Dalam hidup kita ni ada dua jalan. Iaitu satu namanya jalan syariat, satu lagi namanya jalan hakikat. Dan kita pun memang hidup pada dua benda, dua alam. Satu kita hidup di alam jasmani, satu lagi kita hidup dalam alam rohani. Jasmani itulah syariatnya. Ni luaran kita ni sekarang ni yang kita boleh pegang tangan kita, kepala kita, apa semua ni, pipi kita semua ni. Ini namanya jasmani, dan jasmani itu juga dipanggil syariat. Sebab tu hidup kita kena ikut syariat. Apa syariat? Syariat tu peraturan dan hukum hakam Allah. Jadi Allah suruh semayang, jasad ni kena semayang, kena rukuk, kena sujud. Yang rukuk siapa? Jasad ni rukuk, jasad ni yang sujud. Kalau disuruh puasa, siapa yang berlapar? Jasad ni yang lapar, jasad tak makan. Adakah roh kita puasa? Roh tak puasa, yang puasa tu jasad yang tak makan. Itu jasmani tu, nak bagi faham nampak jasmani tu. Itu semua nak dipanggil sebagai perkara-perkara yang zahiriyah. Zahiriyah ni benda yang boleh dilihat dengan mata kepala kita ni. Kita nampak semua. Ini semua zahir. Ini semua jasmani. Dan ini semua tertakluk kepada syariat. Iaitu syariat peraturan yang telah ditetapkan Allah dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Apa boleh, apa tak boleh, apa halal, apa haram, apa semua tu. Itu syariat nama dia. Yang kedua, satu lagi namanya hakikat. Hakikah. Kalau bahasa Arab panggil hakikah. Cakap Melayu panggil hakikat. Tak kisah mana-mana pun. Janji faham. Hakikat diambil daripada perkataan hak, yakni yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya hidup ni bukan jasad ni. Tapi yang sebenar-benarnya hidup adalah roh. Sebab tu hakikat itu dipanggil alam rohani. Roh tu rohani. Rohani. Roh kita yang sebenar-benarnya hidup. Sebab tu saat kita mati nanti, entah bila tak tahulah. Saat kita mati nanti, yang mati tu siapa? Yang mati tu jasad. Roh tak mati. Jasad yang mati. Jasad yang kaku. Roh kita akan keluar daripada jasad. Dan kita sendiri akan lihat jasad itu. Macam mana aku baring kat situ tu? Baring apa? Mati dah. Itu itu nampak. Roh. Rohani. Itu panggil roh. Roh ni barang hakikat, barang yang sebenarnya. Sebab tu roh tak mati. Adapun roh dia berpindah alam. Daripada alam hidup dunia ni kepada alam barzah.
Tu roh kita. Okey, dia tak mati. Tapi kalau Allah nak bagi mati boleh je. Cuma dia dikekalkan oleh Allah. Baik. Dan lagi dipanggil juga alam rohani, hakikat, satu lagi batiniah. Itulah sebenarnya batinnya. Batin ni benda-benda yang tersembunyi. Macam roh barang yang tersembunyi. Kan? Siapa sini pernah tengok roh dia sendiri? Ada? Kalau siapa pernah tengok, maknanya dia dah duduk alam roh. Roh mana? Roh-roh orang yang dah meninggal. Tu panggil arwah. Okey. Jadi itu batin, itu benda yang tersembunyi. Jadi kenapa dinamakan hakikah dia? Semayang, tapi pahala tak ada. Lepas tu nak bawa depan Allah apa benda? Jadi sebab tu kita semayang, kita nak pahala. Kalau sekadar semayang tapi tak dapat pahala, baik tak payah semayang. Baik, bukanlah maksud tak payah semayang, tapi maksudnya rugilah. Jadi habaun mansurun. Debu yang berterbangan. Boleh? Faham? Jadi biar nampak beza antara alam jasadi dengan alam rohani, alam jasmani. Tu roh kita tu kehidupan kita. Sebab tu hidup kita ni ada syariat dan hakikat. Syariat yang jasad tadi, hakikat yang batin ni tadi. Hakikat sesuatu benda yang sebenar-benarnya. Hakikat ni barang-barang yang tersembunyi ataupun juga disebut sebagai barang ghaib. Ghaib tu apa pula? Panjang cerita ni. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Ghaib apa pula? Ghaib ni dua. Nak tahu ghaib tak ghaib? Dua benda. Yang pertama, ghaib ialah tidak hadir di mata. Maksud tidak hadir di mata, tak pernah tengok dengan mata kepala. Itu namanya barang ghaib. Contoh macam saya sebut tadi, pernah tengok tak roh kita sendiri? Tak pernah. Tu ghaib. Roh ghaib. Bukan ghaib tu artinya hilang, bukan. Ghaib tu maknanya tak hadir di mata. Tu kita tak nampak dengan mata kepala kita, roh kita. Lepas tu setiap pada diri kita ni ada satu makhluk yang Allah ikatkan dengan roh kita sekali. Maknanya dia jalan sekali. Iaitu namanya qarin. Qarin pun ada tak, tapi kita tak nampak. Lepas tu ada pula malaikat setiap daripada kita ni. Namanya malaikat Raqib Atid. Duduk kanan, duduk kiri. Pegang buku catatan, dia catat apa kita buat. Ada banyak lagi. Setiap seorang ni banyak makhluk keliling dia. Ada lagi malaikat hafazah nama dia. Malaikat hafazah ni malaikat penjaga. Dia jaga kita. Perasan tak ibu-ibu kadang-kadang kalau terjatuh, tiba-tiba dia rasa macam slow motion. Nak jatuh kan? Faham macam tu? Slow motion. Lepas tu jatuh tu pula, sakit memang sakit tapi sikit. Sepatutnya kita tengok, kalau patut jatuh ni teruk kena. Tapi macam ada orang sambut. Itu panggil malaikat hafazah. Dia sambut kita tu. Allah tugaskan dia untuk jaga kita. Gitu. Itu lagi banyak lagi. Itu yang baik-baik lah. Lepas tu ada malaikat mulhim. Satu lagi malaikat mulhim. Malaikat mulhim ni tugas dia memberikan ilham kat kita. Dibisik kita. Pergilah kuliah muslimat. Duha tu pagi. Tu. Dia bisik. Tabung belum lalu. Kalau lalu tabung dia bisik pula. Dermalah. Dia kata. Jangan kedekut baik. Benda baik-baik dia akan ilham. Maknanya dia bisik kat telinga kita suruh buat benda baik. Tu malaikat mulhim namanya. Gitu. Lepas tu kadang-kadang ada jin-jin Islam. Dia bersahabat dengan kita. Kan? Kadang-kadang dia tolong kita. Kadang-kadang tu ada ketika saya tak tahulah. Tapi saya pernah bawa kereta nak pergi kuliah, saya terlelap. Tiba-tiba saya dengar ada orang tepuk. Pop. Padahal dalam kereta saya seorang. Orang tepuk. Pop. Kita tu tersedar daripada tidur. Jadi saya tanya sahabat-sahabat yang pandai bab-bab alam jin ni, dia kata boleh jadi mungkin ada jin yang ikut ustaz. Saya pun takut jin apa? Jin Islam tu Ustaz. Kalau jin kafir tak ikut ustaz pergi kuliah kata. Nampak? Jadi dia tolong. Dia tengok ustaz tertidur, dia kejut lah. Kadang-kadang ada macam tu.
Kita tak tahu kanan kiri kita ni kat rumah kita. Jadi jangan takut. Kan? Kadang memang ada disebut dalam kitab-kitab fiqh soal niat semayang. Walaupun kita semayang seorang, boleh kita niat imam. Kerana mungkin di belakang kita ada makmum, iaitu bangsa jin. Seandainya ada, jangan lari. Dia semayang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh sudah. Siapa pula ni? Kan? Betul. Dan benda ni memang ada berlaku. Ada. Lepas tu kalau tidur di masjid untuk qiyamul lail saja berapa ekor? Dalam satu riwayat sebut satu orang sampai 70 ekor iblis ikut dia. Lagi-lagi orang perempuan. Orang perempuan, setiap seekor iblis tu dia akan duduk kat setiap bahagian-bahagian aurat supaya jadi tarikan kepada mata orang lelaki. Tu setan pula. Tu yang bahagian bisik. Bahagian bisik nama dia waswasah. Dia mewaswaskan kita. Bila kita buat sesuatu je, kita jadi waswas. Betul ke? Jadi ke? Macam tu. Tu banyak. Sebab ni waswasah ni dia buat kacau kita. Kan ada dalam surah An-Nas kan. Allah sebut dalam Quran. Itu nama iblis tu. Setan tu. Tu ada banyak lagi lah. Dia duduk hasut kita. Dia lemahkan keyakinan kita. Itu iblis. Tapi jahat macam mana pun iblis, dia tak boleh paksa kita buat apa dia suruh. Dia cuma bisik aja. Dia kata pergi, contoh kita nak pergi kuliah ni, kata tak usah pergi, gitu je lah. Tapi dia tak boleh halang kita. Kita nak masuk pagar, dia halang. Kita pun jalan tak lepas, jalan tak ada. Iblis tak boleh buat macam tu. Sebab dia hanya boleh bisik je. Lepas tu kita kena lawan bisikan tu. Jangan dengar. Kan? Kalau ni pun dia tak, buat tak tahu je. Buat je. Tak usah perlu. Kalau dia kata jangan pergi, diam lah. Aku nak pergi kak. Jangan. Jadi kalau kita nampak kawan kita macam cakap seorang-seorang, maknanya dia tengah cakap dengan iblis. Jadi jangan kacau dia. Kan? Tapi kalau nafsu lain, nafsu ni duduk dalam ni. Dia dalam hati kita. Tu masalah nafsu tu berat lagi. Lepas tu dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, dia cerita bab nafsu panjang lebar. Cerita iblis, bab iblis tak panjang, pendek lebih kurang. Tapi nafsu panjang lebar di situ. Sebab nafsu lebih berat. Sebab nafsu duduk dalam. Tok guru kami buat contoh, iblis ni macam pencuri luar rumah. Jadi kalau rumah kita buat pagar elok-elok, siap ada kamera CCTV apa semua, dia nak masuk pun payah. Macam tu. Sebab tu iblis kalau kita benteng betul-betul hidup kita ni dengan zikrullah apa semua, dia nak masuk tu susah. Tu iblis. Tapi kalau nafsu pula, kata Tok Guru, umpama pencuri yang duduk dalam rumah. Dia pencuri tapi duduk dalam rumah. Contoh macam mana? Contoh ni contoh cerita je. Suami dia penagih. Kan? Bini bagus, solehah. Bini nak masak pagi-pagi untuk anak. Nak goreng telur, nak buat nasi goreng, nak hantar anak pergi sekolah, buat bekal. Petik-petik api tak nyala. Petik-petik api tak nyala. Bawa ni gas habis ke? Rasa bawa beli minggu lepas. Buka-buka bawah bukan gas habis, dengan tong-tong gas habis. Rupanya pencuri dalam rumah tu. Suami dia tu penagih, nak cari duit, nak beli barang tak ada, diambil tong gas dia pergi jual. Jadi bila pencuri dalam rumah, masalah lebih berat. Macam tu. Nafsu tu. Sebab tu nafsu pula, kena pula kita belajar macam mana nak tundukkan hawa nafsu. Nafsu tu liar. Tapi kalau kita berjaya tundukkan dia, dia umpama macam binatang liar. Binatang liar macam rimau kan. Kalau kita tak pandai nak jaga dia, dia terkam balik kita. Macam tu lah, dia akan terkam tuan dia balik. Tapi kalau pandai jinak, boleh buat jadi sarkas. Dia boleh dengar cakap kita. Kita kata berdiri, dia berdiri. Duduk. Macam tu. Itulah nafsu. Kalau kita boleh jinakkan dia, tundukkan dia, dia akan dengar cakap kita. Dan nafsu ni dia bekerjasama dengan korin tadi saya sebut. Nafsu bekerjasama dengan korin. Nafsu duk pujuk, korin pun duk pujuk juga. Macam contoh makan. Nafsu akan kata makanlah banyak, korin pun support. Makan banyak sikit, makan banyak sikit. Dia suruh kita bila buat satu benda berlebih-lebih. Berlebih-lebih. Makan nak banyak. Harta nak banyak. Semua benda nak banyak-banyak. Yang buat baik pun jangan melebih-lebih. Ada takat-takatnya juga. Sebab kalau melebih-lebih dia dah jadi itu sebenarnya hawa nafsu. Contoh. Macam kita makan tadilah, makan yang halal, bukan makan yang haram. Tapi bila berlebih-lebih, itu dah jadi hawa nafsu. Mengaji
Kena pula faham, lagi sedap. Oh, nanti nak mengaji lagi lah, nak mengaji ni pula, nak mengaji ni pula. Akhirnya kita mengaji terlampau banyak, masuk, lama-lama dia muak. Lama dia tertekan. Oh, banyak sangat lah pula nak kena hafal, banyak sangat lah pula nak kena ingat. Letih lah macam ni. Akhirnya ilmu tu muntah balik. Bila ilmu tu muntah balik, tu jadi kosong balik lah kita. Apa pun tak ingat. Semua dah jadi tak ada. Sebab tu belajar ada peringkat-peringkatnya. Satu persatu. Jangan gopoh-gapah. Amal ibadat pun macam tu. Janganlah baru-baru ni nak berubah pun tiba-tiba terus buat 12 rakaat tahajud. Memang dia boleh buat, tapi malam tu je. Malam esok tak buat dah. Nampak? Sebab dia semangat aja lebih. Sebab tu ulama kata nak berubah sedikit-sedikit. Maknanya hari ni buat dulu 2 rakaat. Dah boleh maintain 2 rakaat. 40 hari 40 malam kata ulama. Lepas dah boleh istiqamah, sebab satu amalan kalau boleh istiqamah selama 40 malam ataupun 40 hari, bermakna amalan tu dah jadi sebati, dah lekat. Dah jadi tabiat kita sendiri dah. Dah lekat, baru up, buat jadi lagi 2 pula. Tambah jadi 4. Tak apalah, pelan-pelan naik. Jangan gopoh-gapah. Sebab apa? Sebab bila melebih-lebih, dia dah jadi namanya hawa nafsu. Itulah tujuan nafsu. Dia nak rosakkan kita, supaya kita buat lebih-lebih, akhirnya tak buat terus. Akhirnya tinggal terus. Betul, hati-hati. Baik, berbalik kepada doa kita tadi. Adalah boleh mengubah tadi atau tidak? Jawapannya dua-dua boleh. Boleh dan tak boleh. Okey, boleh tak boleh tu bergantung pada tempat duduknya tadi. Adakah syariat ataupun hakikat? Dari segi syariat, jawapannya boleh. Maknanya macam ni. Dari segi syariat, doa boleh mengubah takdir. Macam tu. Kena jawab macam tu. Apa maksud dari segi syariat? Maknanya dari segi ketetapan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul. Quran kata boleh. Hadis kata boleh. Malah Nabi sebut pula. Berdoa, Allah sebut dalam Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku nak perkenan. Bila masuk Allah kata aku nak perkenan, maknanya apa kita doa tu Allah nak bagi. Jadi doa boleh mengubah takdir itu dari segi syariat, jawapannya boleh. Kita minta pada Allah gitu gini, Allah nak bagi apa yang kita minta tu. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, tak boleh. Tak boleh ni dari segi hakikat. Dari segi hakikatnya doa tak boleh mengubah takdir. Sebab hakikat ni hak yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Kalau doa itu boleh mengubah takdir, bermakna doa kita boleh mengubah apa yang telah Allah tetapkan. Dari segi hakikatnya. Jadi tak boleh. Kalau boleh mengubah Allah, bermakna Allah berubah-ubah jugalah. Jadi makhluk lah Allah. Jadi tak boleh. Dari segi hakikat tak boleh. Habis macam mana kita nak faham ni? Kita jangan campurkan syariat dan hakikat. Syariat, hakikat. Cuma syariat dan hakikat bergerak sekali. Macam mana kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kiri kita dengan kaki kanan kita tak sama. Dan kita tak boleh gabungkan. Kalau kita ikat sekali kaki ni, yang kanan dan kiri ikat sekali, kita nak jalan macam mana? Kita jadi lompat-lompat. Boleh seimbang tak kalau jalan macam tu? Jatuh kita. Jadi, makna kata kaki kanan lah. Kaki kiri lah. Syariat lah. Hakikat lah. Tapi jalannya sekali. Bergerak sekali. Macam kaki kita bergerak. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Barulah hidup kita seimbang. Begitulah juga dalam kehidupan kita syariat dan hakikat. Gitu. Jadi apa maksud? Maksudnya, bila Allah suruh kita berdoalah sebab itu syariat. Maka zahirnya, jasadnya kita ni, kita pun menadah tangan doa. Ya Allah, selamatkanlah Palestin, ya Allah. Contoh kita doa. Tapi dari segi hakikatnya, nak selamatkan Palestin tu bukan pasal kita yang doa. Pasal Allah sendiri yang memang nak selamatkan Palestin. Bukan pasal kita. Tak ada Allah dengar cakap kita. Yalah, sebab suruh selamatkan, aku selamatkanlah. Bukan pasal kita. Bukan Allah kena dengar cakap kita. Ikut Allah nak buat apa. Cuma itu permintaan sahaja. Jadi maksudnya begini, untuk guru kami buat contoh bagi mudah faham. Macam kita ni peminta sedekah. Orang pun lalu depan kita tadah tangan. Suatu doa ni, adabnya tadah tangan menunjukkan kehambaan.
menunjukkan meminta-minta. Kita berkata, bang, tolonglah bang, saya perut lapar, tak makan lagi. Bang, bagilah sikit duit bang. Orang yang lalu tu, dia terpaksa bagi ke atau ikut dia nak bagi ke tak nak bagi? Terpaksa ke kena ikut dia? Ikut dia lah. Macam itulah ibaratnya. Kita minta aja. Allah nak bagi-bagi, Allah tak nak bagi, tak nak bagi. Suka hati Allah, itu hak dia. Kita tak boleh paksa. Kata, bang, bagilah bang. Apa kedekut baik. Boleh cakap dengan Tuhan tu. Allah bagilah, apa ni tak bagi-bagi ni? Kena panah betul tau. Suka hati Allah, nak bagi, tak nak bagi, itu hak Allah. Hak Allah itulah panggil hakikat. Adapun permintaan itu syariat. Jadi doa itu bukan mesti kita dapat. Kena faham macam tu. Ikut Allah, Allah nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Tapi kenapa kita minta kalau tak tahu dapat, tak dapat? Minta itu sebagai lambang kehambaan. Bagi sedar kita ni hamba. Meminta-minta. Sebab tu nak jadi hamba, nak meminta-minta dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sebab tu Tok Guru kami tak ajar kami supaya hidup ni meminta-minta dengan makhluk. Jangan minta-minta. Makhluk nak bagi, kita terima. Sebab kita pandang apa yang makhluk bagi itulah rezeki daripada Allah. Tapi sampai tahap meminta-minta, itu tak dibenarkan. Sebab tu pernah, Perak pernah, kerajaan daripada geng-geng kita lah, yang ada kuasa, ada exco dan sebagainya. Walaupun sebahagian daripada kerajaan tu ada orang kita dah, Tok Guru kata jangan minta. Jangan minta. Dia nak bagi peruntukan. Tak nak bagi, sudah. Kita tetap buat kerja kita dengan jihad, jual barang, pergi kuliah dan sebagainya. Tetap macam biasa. Dia bagi, kita terima. Tak bagi, tak. Tok Guru kata, siapa pun memerintah, kawan kita ke, lawan kita ke, kita tetap dengan cara jihad kita. Jangan meminta-minta. Kalau kita ajar diri kita meminta-minta, kita akan mula bergantung dengan makhluk. Bila kita bergantung dengan makhluk, makhluk tak bagi apa kita nak, kita akan jadi kecewa. Bila kecewa, mulut kita akan menyumpah. Mula kita kata, apa benda. Tapi percayalah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita hidup, kita tak minta-minta, hidup kita merdeka. Kita rasa bebas. Kita tak bergantung dengan orang, kita tak jadi takut dengan orang. Yang menyebabkan kita takut dengan orang ni sebab kita berharap kat dia. Kang, nanti kalau aku buat macam ni Kang, esok dia tak bagi dah kat aku Kang. Nampak? Akhirnya kita ikut tunjuk dia. Inilah zaman di mana zaman Dajjal. Zaman kita ni zaman Dajjal keluar dah sungguh ke saya tak tahu. Tapi sistem Dajjal tu confirm. Sistem Dajjal tu. Maksud sistem ni cara yang digunakan Dajjal. Apa dia? Cara kehambaan. Dia akan buat kita susah, lepas tu dia bagi bantuan. Nampak tak? Jadi bila dia bagi bantuan, kita berharap dengan bantuan dia. Bila kita berharap, masa tu dia cekiknya kita akan ikut telunjuk dia. Tu teknik dia. Sebab tu kata Tok Guru, macam kita bela binatang. Kalau nak buat binatang tu jadi jinak dengan kita, contoh ayam ke kucing ke apa ke, kan, kita kurung dia dan jangan bagi dia makan. Jangan bagi dia makan sampai dia dah orang cakap miau miau, dia minta-minta dah tu, masa tu kita bagi. Bila kita dah bila dia dah saat dia susah, baru kita bagi, dia akan tunduk dengan kita. Dia akan ikut cakap kita sebab baru dia tahu kita je harapan dia. Macam tu. Inilah teknik yang akan digunakan pakai oleh Dajjal. Sistem Dajjal. Dia akan bagi kita susah, dia akan buat kacau ekonomi, dia buat kita tak ada beras, tak ada itu, tak ada ini, kita pun pening lah hidup ni macam mana susah macam ni. Kan? Masa tu pula, dia hantar bantuan. Tapi dia letak syarat. Mesti bersama kami gitu gini. Ada Dajjal akan datang di saat hidup orang semua susah, dibawakan syurga, kata Nabi. Di tangan kanannya ditunjukkan syurga dan ditunjukkan neraka. Tapi syurga yang ditunjukkan oleh Dajjal ialah neraka sebenarnya, dan neraka yang ditunjukkan Dajjal itu sebenarnya syurga. Maksudnya sebalik. Jadi jangan mudah terpedaya. Sebab tu kami di pondok diajar hidup dengan cara bersusah-susah.
Pondok bukan tak ada duit sangat, ada duit. Kami boleh buat sekolah bangunan yang memang perfect macam sekolah-sekolah lain. Kan? Tapi kenapa dikekalkan suasana pondok tu dengan kayu-kayu, rumah kayu, apa semua, kan? Hidup bersusah-susah sikit supaya itu training. Kalau apa-apa hal jadi, kita tak cepat melatah. Tu kata supaya kamu dididik menjadi ayam kampung, bukan ayam bandar. Ayam bandar, ayam suntik, ayam yang diberi makan. Duduk dalam reban, tunggu tuan datang bagi makan, kenyang. Tapi ayam kampung hidup liar kat luar. Dibebaskan aja. Ayam kampung kalau tuan dia tak balik seminggu, dia tetap hidup. Sebab dia pandai cari makan sendiri. Tapi kalau ayam bandar, kan, kita tak balik seminggu, kita lepaskan daripada reban. Ingatkan dia boleh pandai cari makan sendiri. Kita pun di rumah anak seminggu. Balik-balik mati lah. So apa dia tak pandai cari makan sendiri. Itu yang berlaku. Sebab tu bukan saya nak kata apa tak, tapi boleh tengok sendiri yang boleh orang cakap apa berdikari sendiri untuk buka sekolah sendiri walaupun tak ada duit bantuan daripada kerajaan pun. Semua anak didikan daripada tok-tok guru pondok. Anak-anak murid pondok dia boleh buka sekolah dia sendiri, cari duit sendiri. Dia tak ada bantuan apa tapi dia boleh buat. Dan sebab tu kami diajar untuk jangan meminta-minta. Nak minta satu saja. Siapa? Allah. Mintalah pada Allah. Sebab kita ada Allah yang maha kaya. Makhluk jangan. Tapi dia bagi kita terima, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi berharap-harap tu jangan. Sebab nanti kita akan jadi tunduk dengan dia. Boleh? Jadi itu maksud doa tadi tu. Kita lama sikit boleh kan? Ni baru masuk doa ni, tak masuk lagi ni. Mau nak cerita makhluk tadi. Okey, baik. Satu tadi hawadis. Ada lagi nama lain bagi makhluk, iaitu makhluk lah. Makhlukun. Makhlukun ambil daripada perkataan khalaq. Lam qaf. Khalaq. Khalaq artinya cipta. Kan? Makhlukun yang kena cipta. Khaliq pencipta. Jadi bila ada makhlukun yang kena cipta, automatik akal kita akan berfikir mesti ada yang mencipta. Takkan yang dicipta ada tapi penciptanya tak ada. Tak boleh diterima akal. Kan? Ataupun contoh, orang sebut, kalau sebut namanya guru, mestilah ada anak murid. Kalau sebut ada anak murid, mesti ada guru. Tak boleh terima kalau salah satu tu tak ada. Contoh, ada pengajian tu, Tok Guru sampai dah. Dan siapa mengaji? Tak ada siapa mengaji, Tok Guru seorang. Merepek dia nak cakap dengan siapa? Ataupun ada, tengok ramai-ramai pergi kuliah duha. Depa nak pergi mengaji, pergi mengaji. Mengaji dengan siapa? Tak ada guru, depa datang macam tu je. Lepas tu nak mengaji apa? Kan? Jadi bila ada murid mesti ada guru, ada guru mesti ada murid. Adanya makhluk sekarang ni kita tak nampak Allah, tapi kita nampak dah makhluk. Nampak tak semua ni? Makhluk alam ni. Dan automatik kita faham makhluk ni takkan terjadi dengan sendiri. Dia mesti diciptakan. Bila benda ni diciptakan, pasti ada yang menciptanya. Menciptanya itulah Nabi hadir, diutus Allah. Nabi sampaikan kita, yang kamu percaya mencipta semua ini, itulah namanya Allah. Sebab itu lumrah, fitrah setiap manusia yakin bahawa ada yang mencipta. Kebanyakan manusia, semua fitrahnya macam tu. Melainkan mereka yang menolak, iaitu golongan etis. Golongan yang tak percaya Tuhan, mereka kata semua ni jadi dengan sendirinya. Itu mereka tu tak berakal. Golongan etis. Tapi lain daripada etis, semua percaya ada yang mencipta. Termasuk semua agama. Mereka percaya. Cuma mereka tak tahu siapa yang cipta tu, akhirnya mereka reka dengan kepala otaknya masing-masing. Maka terhasillah agama Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi dan sebagainya. Dan akhirnya rekaan yang direka itulah apa yang terhasil, yang kita boleh lihat di kuil-kuil dan sebagainya. Dia buat bentuk patung, duk bulat, kepala kepala gajah. Kenapa dia pilih kepala gajah? Sebab dia nampak gajah tu besar. Nasib baik kalau dia jumpa dinosaur, kepala dinosaur dia letak ni pula. Kan? Dia buat banyak tangan. Saya pernah tanya, kenapa banyak tangan? Dia kata Tuhan banyak kerja. Tu banyak tangan sebab Tuhan nak buat ni, nak buat tu. Betul dah Tuhan tu banyak kerja kan. Tapi
Yelah, kalau 6 je tangan cukup ke? Ada lagi lain? Itulah. Dia pun nanti tak cukup kita tambah tambah lagi. Bagus. Tu kata mereka-reka. Ikut kepala otak dia apa yang dia fikir. Tapi dalam hatinya sudah percaya bahawa ada yang mencipta. Cuma dia tak kenal siapa yang mencipta tu menyebabkan dia reka-reka. Ikut apa yang dia rasa. Ini yang kita kena sentuh hati mereka ni. Yang kamu yakin ada yang mencipta alam ni, sebenarnya bukan yang ini, bukan gajah ni, bukan patung ni, tapi Tuhan kita semua namanya Allah. Nanti kita kena ajar dia pun. Kan? Itu tanggungjawab kita sebenarnya. Bukannya Islam ni terhenti dekat orang Melayu ni je. Kalau Islam terhenti pada bangsa, saya Arab je Islam, kita Melayu pun tak Islam. Tapi kenapa Islam sampai ke Melayu ni? Sebab Islam untuk semua. Lepas tu kita kena sampaikan juga pada China dan India. Kawan-kawan kita. Tapi kena gerakkanlah, kena pelan-pelan. Kita kena buktikan pada mereka. Kalau ada kawan yang baik, China India yang baik dengan kita, kan, kita ketuk hati dia pelan-pelan. Mana tahu, insya-Allah dia masuk Islam. Baik. Itu makhluk. Lagi nama bagi makhluk lagi namanya alam. Ain alif lam mim, alam. Alam ni itu diambil daripada perkataan alamat. Apa maksud alamat? Alamat artinya tanda. Macam alamat rumah kita jadi tanda. Lorong berapa, nombor berapa. Kan, simpang mana. Depan rumah ada pokok mangga. Lagi apa lagi? Itu semua jadi tanda. Jadi orang tahu, oh ni rumah dia ni. Sebab tanda tu cukup. Mana? Alamat tu sebagai tanda. Jadi kenapa Allah cipta alam ni sebagai alamat. Jadi semua dia yang dipanggil alam ni, makhluk ni tadi, alam ni jadi alamat, jadi tanda. Bila kita tengok alam, kita tanda bahawa Allah itu maha hebat. Jadi tengok alam ni hebat, alam ni cantik. Kalau alam itu sudah cantik, maka yang mencipta alam lebih cantik. Sebab tu dalam Quran Allah cerita pasal perihal syurga. Allah kata syurga ni hebat, syurga ni cantik, syurga ni lawa, syurga ni apa saja kamu nak, semua ada. Kan? Kalau syurga sudah sehebat itu, bayangkan pula yang mencipta syurga. Sebab tu bila sahabat-sahabat faham, sahabat-sahabat Nabi faham, mereka bukan sekadar beriman nak masuk syurga, tapi mereka beriman nak bertemu yang mencipta syurga. Itu iman yang tahap tinggi. Tapi kalau iman budak pasti, tak apa Ustaz, saya tak kisah dah, janji masuk syurga, okey lah. Dia nak masuk syurga dia. Sebab imannya masih lagi lemah. Tapi kalau iman yang mantap, betul dah nak masuk syurga, tapi dia pandang lagi tinggi. Mana lagi tinggi? Aku nak jumpa yang cipta syurga tu. Kalau syurga pun dah hebat, yang cipta syurga, tak tahulah. Itulah syurga yang sebenar. Jadi syurga, nikmat syurga yang paling besar sebenarnya, bukan bersama dengan bidadari ataupun dapat apa yang kita nak dalam syurga, tapi yang sebenarnya adalah dapat melihat Allah. Itu nikmat paling besar. Kita dapat melihat Rasulullah pun hebat dah. Kan? Ini kan melihat Allah lagilah. Itu dipanggil alam. Betul Allah nak suruh kita berfikir. Gitu. Baik. Lagi nama lain bagi makhluk lagi, nama dia mungkin. Mim kaf nun. Mungkin. Mungkin. Datang ubah ke bahasa Melayu jadi mungkin. M-U-N-G-K-I-N. Mungkin. Asalnya dalam bahasa Arab, mungkin. Mungkin ni apa? Sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Mungkin lah, mungkin. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Itulah makhluk. Nama lain bagi makhluk. Iaitu makhluk ni semuanya barang mungkin. Kita ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Esok ke depan ni kita tak tahu apa nak jadi. Bulan depan kelas ada Ustaz? Mungkin. Ustaz mungkin Ustaz? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Janganlah macam tu Ustaz, adalah. Mana kita nak tahu? Kita boleh rancang aja. Okey, kita kata ada, kelas ada. Sampai masa tak ada. Saya ada hal ke apa ke meninggal ke, kita tak tahu. Tak tahu. Mungkin. Saya tak tahu lah. Tak pernah lagi lah berlaku kat saya. Ataupun tak pernah dengar juga. Kalau lah tiba-tiba tengah mengaji ni ada orang meninggal. Macam mana? Kita tengah mengaji, tiba meninggal. Tak berubah majlis ilmu kepada majlis kematian.
Kan? Kita tak tahu. Abang semua barang mungkin. Kita tak tahu. Tapi pernah berlaku dengan saya ni, lepas mengaji orang meninggal. Dan orang yang meninggal tu mengaji dengan saya masa tu. Masa tu kuliah subuh. Saya ngajar. Dia duduk depan sekali. Duduk depan. Kita buat kelakar ke, dia gelak lah apa semua, angguk-angguk faham. Okay. Habis-habis kuliah, dia bawa saya pergi makan. Jom Ustaz, saya ada niat nak belanja Ustaz. Jadi saya memang nak belanja Ustaz. Kan? Dia pun makanlah sekali dengan dia. Tapi dia tak makan. Haji tak makan? Orang lelaki. Haji tak makan? Dia, tak apa Ustaz, saya kurang makan ni, dia kata. Okey tak apa. Tapi tengok dia ceria seceria-cerianya. Sehat sesehat-sehatnya. Sembang rancak apa semua. Lepas tu saya kata, masa tu hari Jumaat. Saya ada tazkirah Jumaat dekat Greek. Tempat dia tu kat Lenggong. Kata, saya kena gerak ni sebab nak kejar tazkirah Jumaat dekat Greek ni. Saya gerak dulu lah. Tak apa Ustaz. Dia bungkuskan dalam plastik untuk buat makanan kereta pula. Dia kata, ni Ustaz bekal buat makanan kereta nanti lah. Lepas tu dia pun babai saya sampai dalam kereta apa semua. Jalan. Saya sampai je dekat Masjid Greek untuk nak buat tazkirah, dapat mesej. Ustaz, pakcik ni yang makan dengan Ustaz tadi meninggal dunia dah. Baru je saat ni tadi. La ilaha illallah. Cakap saya makan dengan dia tadi ni. Betul ke? Betul lah Ustaz. Meninggal dah, tak ada dah. Dan kami tengah uruskan dia sekarang ni. Kan? Saya tanya macam mana dia meninggal. Lepas dia makan Ustaz, dia balik rumah. Balik rumah, dia tukar baju, dia ambil parang, dia pergi belakang rumah dia. Nak tebah-tebah kebun dia tu. Tebah rumput. Jadi tengah-tengah tebah tu, kena heart attack. Jatuh rebah. Bini dia panggil ambulan, meninggal dalam ambulan. Sampai hospital tak ada buat apa dah. Dah doktor sahkan dah tak ada. Sekejap je, hari tu juga. Kan? Jadi bahaya juga kuliah saya ni. Sampai meninggal tu. Tapi tak apalah, rekod dia baik. Catatan akhir dia apa? Baru lepas dengar kuliah. Tengok meninggal dia pula hari Jumaat. Dan dia disolatkan jenazah selepas solat Jumaat. Bayangkan solat Jumaat ramai mana orang datang. Tok Imam Umum kata jangan balik lagi, kita ada jenazah nak disolatkan. Bayangkan berapa ramai akan solatkan jenazah dia. Itu Allah pilih dah. Sebenarnya nampak macam kebetulan dia meninggal itu kita yang nampak kebetulan. Tapi telah ditentukan oleh Allah. Allah dah tentu dah, Allah pilih dia dah. Hari yang baik, waktu yang baik. Kan? Gitu. Jadi kita ni semua barang mungkin je. Sebab tu apa saja kita nak buat, lapik dengan kalimah insya Allah. Jadi boleh faham setakat ni? Insya Allah. Kalau faham begini. Kalau suami kata, dia kata insya Allah nak kahwin lagi. kena sabar. Sebab insya Allah dengan izin Allah. Kalau Allah bagi, Allah bagilah. Tak bagi tak ada. Tapi jangan risau, banyaknya Allah tak bagi. Sebab Allah tahu dia tu layak tak layak. Kan? Tak takut. Serah pada Allah. Gitu. Sebab Allah lebih tahu. Lagi nama lain, itu kalau satu. Satu dipanggil mungkin. Kalau banyak, mungkin tu banyak. Makhluk tu banyak. Dipanggil mungkinat. Perkataan-perkataan ni kita akan biasa dengar bila kita mengaji ilmu tauhid. Lepas tu saya terang dulu. Supaya nanti lepas ni saya sebut, faham dah. Mungkinat tu maksudnya jamak bagi mungkin tadi. Banyak dipanggil mumkinat nama dia. Lagi nama lain lagi bagi makhluk. Macam tadi dah saya sebut hadis. Jamak dia hawadis. Lagi nama lain bagi makhluk. Kaun. Kaun pula. Kaun tu maksudnya keadaan. Keadaan ni juga makhluk ni. Keadaan kita berkuliah sekarang ni. Ini makhluk ni. Jadi kaun tu dipanggil makhluk juga. Nama lain bagi makhluk. Kalau satu dipanggil kaun. Kalau banyak dipanggil kainat. Kainat. Kaun ni juga ambil daripada perkataan kun. Kan ada dalam surah Yasin. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kaun tu artinya kejadian. Yang dijadikan Allah. Okey, kainat. Lagi nama lain bagi makhluk lagi jirim. Jirim ni maksudnya sesuatu yang mengambil ruang dan mengambil lapang. Semua makhluk mengambil ruang dan mengambil lapang. Maksud mengambil ruang, ni masjid ni ada ruang. Kita masuk, kita dah ambil sebahagian ruang. Ramai lagi datang, lagi ruang semakin diambil. Ramai lagi datang sehingga ruang dah jadi sempit. Sebab apa? Sebab makhluk itu mengambil ruang. Bukan hanya kita manusia ni, makhluk yang halus tadi tu. Jin apa semua, itu pun mengambil ruang. Cuma ruang dia dalam alam dia lah. Bukan alam kita. Dan alam jin ni sama macam alam manusia.
Saya pernah bercakap dengan jin, saya tanya dia, alam dia macam mana? Dia kata sama. Ada kedai, ada bangunan, ada niaga, jual beli, ada masjid. Cuma orang Melayu kita kata, orang Melayu panggil orang bunian. Sebenarnya mana ada orang bunian? Orang bunian tu maksudnya jin lah. Lepas tu kadang-kadang kalau Allah izin, kita terserempak masuk dalam hutan, tiba nampak ada perkampungan. Padahal orang kata mana ada kampung dalam hutan tu. Itulah alam jin. Dia ada perumahan, dia ada kampung, dia ada menteri. Dia ada juga menteri tak betul pun ada juga ada. Sama je macam kita. Dia ada yang baik, ada yang jahat, ada munafik, ada yang konsert Coldplay pun ada. Dia sama. Dia yang maknanya yang elok pun ada, yang tak elok pun ada. Sama je. Tu. Cuma beza hidup kita dengan hidup dia, kita tak nampak dia tapi dia nampak kita. Itu je beza. Lain semua sama. Dia ada laki bini, dia ada anak, dia berkahwin apa semua. Lepas tu ada juga riwayat kata hidup dia panjang. Umur dia panjang. Umur kita ni pendek. Kan? Tapi macam itulah alam jin. Kehidupan mereka itu. Tapi makan dia tak sama macam makan kita. Kita makan nasi, dia makan tulang. Dia makan asap. Sebab tu ulama pesan bila malam-malam sebelum tidur, jangan tinggalkan pinggan-pinggan terabu atas singki dengan tulang-tulang. Sagi mereka datang sebab mereka lapar nak makan. Dan waktu dia beza dengan kita. Kita siang aktif, dia siang tidur. Malam dia aktif. Jadi kalau jenis suka tidur siang, takut ikut jin. Sebab jin dia aktif malam. Dan waktu paling aktif pukul 3 pagi. Biasa tak tiba-tiba tersedar, tengok-tengok jam tepat 3 pagi. Mungkin ada gangguan. Mungkin jin kacau kita kan dan sebagainya. Sebab itu waktu orang panggil waktu paling dia aktif lah. Waktu dia main apa semua. Kadang-kadang jin kanak-kanak, kadang dia main pintu kan. Itu. Mambang. Kau main pintu ya Mambang. Jenis main pintu ni bukan bapak jin. Bapak jin tak ada kerja nak main pintu. Dia banyak lagi kerja nak buat. Yang suka main-main ni mestilah jin, budak-budak. Macam budak-budak suka sakat. Kalau kita ada kelebihan boleh hilang, orang tak nampak kita, kita sakat tak kawan kita? Sakat. Sebab kita jenis nakal gitu kan. Kita masuk kuliah ni, kawan kita tak nampak kita. Kita halimunan. Kita usik dengan. Tak boleh. Kita kita gelak. Tu jin tu. Dia kacau-kacau kita. Jadi kata ulama, jin yang sakat-sakat ni tak bahaya. Dia cuma main-main aja. Kita marah dia. Jangan main-main. Balik. Dia balik. Balik lagi. Kan? Dia tak ada masalah sangat. Yang jin bahaya ni, jin yang kacau hati kita. Dia rosakkan akidah kita. Itu bahaya. Yang setakat tinggi atas pokok, itu tak ada apa sangat. Kan? Kita baca doa berbebel kurang, dia lain hilang je tu lah. Azan apa. Kalau tak ingat sangat doa, ulama kata ni baca doa makan. Mesti dia lari. Sebab dia kata tak pernah-pernah lagi orang nak makan aku. Ini tiba-tiba pula dia baca doa makan. Makna dia power lagi. Kan? Yang tu memanglah menakutkan. Tapi sebenarnya dia tak membahayakan. Yang bahaya ni kacau hati. Tu. Dia kacau ibadat kita. Tu yang lagi bahaya. Sebab dia merosakkan agama kita. Itulah namanya jirim. Jadi makhluk ni jirim. Dia mengambil ruang, mengambil lapang. Allah bukan jirim. Bila Allah bukan jirim, artinya Allah tidak mengambil ruang dan tidak mengambil lapang. Kena faham situ kawan kemah. Boleh faham setakat ni? Allah tak mengambil ruang dan Allah tak mengambil lapang. Boleh? Okey, kalau faham saya nak tanya soalan. Siapa suruh kata faham? Allah dalam alam atau luar alam? Alam semesta ni kan? Sekarang ni nak tanya, Allah ni dalam alam semesta ke luar alam semesta? Dalam. Luar. Dua-dua pun. Dalam pun dia, luar pun dia. Macam-macam. Khilaf. Jawapan yang paling tepat, dalam pun tidak, luar pun tidak. Sebab apa? Dalam tu masih lagi ruang, alam pun masih lagi ruang. Sebut dah tadi, Allah bukan jirim. Allah tidak mengambil ruang, tidak mengambil lapang. Jadi Allah tak ada kena mengena dengan dalam alam ke atau luar alam. Tak ada. Jadi kena betulkan balik mindset kita. Tak ada kaitan Allah tu dalam atau luar, atau atas, bawah, kanan, kiri, jangan. Jadi jangan kita bayangkan Allah tu macam satu bentuk bertempat. Sama ada di luar, atau di dalam, atau di depan, atau di belakang.
di atas, di bawah dan sebagainya. Kerana itu sifatnya makhluk. Habis Allah macam mana? Wallahu a'lam. Itu je jawapan kita. Ya. Allah sekalian semesta alam. Allah mengetahui. Mentadbir. Mentadbir memanglah. Maksud mentadbir, Allah menguruskan alam. Bukan maksud kedudukan Allah tu di dalam alam atau di luar alam. Mentadbir, mengurus. Memang kita ni, maksudnya kita ni dalam genggaman Allah, makna dalam kekuasaan Allah. Apa saja kita buat, semuanya Allah yang tentukan. Bukan kita yang tentukan. Itu yang disebut dalam ayat Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu, Allah juga yang cipta segala perbuatan kamu. Itu maksud. Dari situlah kata Imam Syafi'i dalam syairnya, aku rasa macam tak layak nak masuk syurga. Ilahilah stulil firdaus. Kan? Tapi tak sanggup masuk neraka. Bukan tak nak masuk syurga, tapi rasa tak layak. Sebab apa Imam Syafi'i kata rasa tak layak? Okey, nak masuk syurga dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat amalan kan? Masuk syurga. Sekarang ni cuba tunjuk kat saya mana amalan kita. Mana amalan kita? Okey, kita semayang subuh pagi tadi. Kita yang semayang atau Allah yang buat kita semayang? Cuba jawab. Jadi mana yang amalan kita tu yang Imam Syafi'i kata tu, malu, aku malu dengan Allah. Kalau aku ni kata nak masuk syurga dengan amalanku sendiri, mana amalannya? Allah yang bangkitkan kita. Dan Allah yang buatkan kita berdiri, Allah yang gerakkan tangan kita, Allah yang buat kita sujud. Allah yang buat kita baik. Lepas tu kita nak bangga hebat kita ni baik. Kalau Allah tak buat kita baik, kita tak baik. Kita jadi baik, jadi perempuan yang solehah, jadi mengaji kuliah. Ni semua siapa buat ni? Allah buat. Jadi mana yang kita? Yang kita nak ini amal aku, ini semayang aku, ini ilmu aku, ini ibadat aku. Mana? Kan? Melainkan sebab itulah ulama kata kita semua masuk syurga bukan sebab amalan kita, tapi kita masuk syurga dengan sebab sayangnya Allah kat kita. Mahabbah, cinta. Sebab itulah kita kena pupuk cinta kepada Allah. Sebab membalas balik cintanya Allah kita. Cinta kita pada Allah tu pun sebenarnya berputik pada Allah juga. Allah yang gerakkan hati kita untuk mencintainya. Gitu. Kan? Jadi tapi tugas kita tanamkanlah. Maka macam mana kita nak cinta pada Allah, kata guru kami, cintalah kepada apa yang diperintahkan Allah. Contohnya Allah perintahkan kita semayang, cinta akan semayang tu. Sayang akan solat tu, kasih akan solat tu, itu akan membawa kasih kepada Allah. Kalau kita kasih Allah, Allah lagi terlebih kasih kat kita. Dengan sebab kasih itulah Allah selamatkan kita daripada azab api neraka dan dimasukkan kita dalam syurga. Macam ibu-ibu sekalian ataupun suami ke kan. Saya cerita macam ayah saya lah. Kami anak-anak kemar rumah jumpa radio lama kan. Bila kita kata ni tak pakai ni, dah rosak dah, nak buang. Jangan buang, ayah sayang. Bila sesuatu benda tu disayang, buang pun tak bagi, bakar pun tak bagi. Macam itulah. Walaupun radionya buruk dah lama. Walaupun kita ni mungkin tak orang cakap apa, tak sehebat mana pun kita ni. Tapi kalau kita dapat pengiktirafan Allah sayang kat kita, Allah takkan izin kita dibakar dalam api. Sayang tu kita nak dapat dah. Itu kita kena kejar mahabbah tu, cinta tu, sayang tu. Bila cinta, sayang, apa buktinya? Sanggup buat apa saja untuk yang disayanginya. Itu yang dinamakan kekasih Allah tu. Bila dia dah anggap Allah tu sebagai kekasih dia, dia sanggup buat apa saja untuk kekasihnya. Macam kita bercinta dulu. Ya tak? Contoh masa zaman dating dulu lah kan. Zaman cinta dulu. Kalau janji pukul 2 nak jumpa, pukul apa sampai? 8 pagi sampai dah. Nak jumpa 2 petang. Nampak? 8, kalau tak tunggu 8 pagi pun, 8 pagi tu dah bangun awal lah. Bangun siap-siap dah, cari baju, pilih. Baju ni ke cantik, baju ni ke cantik. Sebab ni nak jumpa kasih ni.
Minyak wangi tak payah kata spray dah, mandi terus. Kan? Hias lawa-lawa cantik-cantik sebab nak jumpa kasih. Begitulah orang bila nak bertemu Allah, dia akan buat sebaik-baiknya. Pakaian dia cantik, wangi-wangian. Atau kita nak pergi sembahyang hadis solat, buktikan cinta kita pada Allah. Jangan berlebih kurang. Ni telekung pun sampai hitam. Nampak sampai kuning. Nampak? Biar tunjukkan kasih kita pada Allah tu. Aku nak pergi jumpa kasih aku. Gitu. Punya sayang tu. Berhias-hias, bercantik-cantik, berelok-elok, kemah-kemah. Gitu. Boleh ha? Dan lagi satu, nama lain lagi satu bagi makhluk ialah jisim. Ini yang terakhir. Jisim. Apa maksud jisim? Sesuatu yang boleh dipecah-pecah. Yang ni boleh dibagi-bagikan. Allah bukan jisim. Sebab Allah tak boleh dipecah-pecahkan. Allah tak boleh dibagi-bagikan. Okey. Jadi sifat mukhalafatul lil hawadis ni huraiannya memang panjang sikit lah. Ini saya tak hurai biasa ni. Ini saya hurai macam saya hurai di pondok. Sebab tu dah sejam lebih dah kita ni masih lagi tak habis sifat ni. Kan? Sebab ini saya anggap bukan kuliah biasa, tapi kita kelas. Mana betul-betul kita nak mengaji lah. Kalau kuliah tu jelah ada orang nak mengaji, ada orang nak tunggu isyak. Kan? Kalau kuliah maghrib tu kan. Tu kita terlajak sikit, dia buat muka pelik dah. Kan? Jadi orang cakap apa, kita pun kena raih samalah sebab dia orang tu macam tu. Tapi kalau macam kelas ni memang yang betul-betul nak mengaji, orang nak mengaji betul, kita pun akan sampaikan betul-betul. Dia sebenarnya bergantung dengan kita. Macam doa tadilah, bila kita minta pada Allah, Allah akan beri apa yang kita nak. Okay? Jadi tak habis untuk hari ini. Baru bicara sampai ke erti saja tadi. Baru nak cerita mukhalafatuhu lil hawadis. Hawadis tu apa dia? Nama lain bagi makhluk. Lepas tu saya terangkan pula nama yang lain lagi bagi makhluk. Dia banyak lagi kaun apa semua tadi tu. Jadi supaya kita tahu nama bagi makhluk tu bukan satu je, tapi banyak. Tapi semuanya memberi makna kepada makhluk tu. Makhluk ni. Cuma sifatnya berbeza-beza bagi setiap perkataannya itu. Lepas ni kita akan sambung yakni maknanya. Apa makna mukhalafatul lil hawadis? Jadi tak habis lagi. Jadi ingatkan saya nanti Ustaz sambung kat makna bahagian mukhalafatul lil hawadis. Makna tak masuk lagi. Boleh? Tapi lambat lagi kita nak sambung ni. Tahun depan baru sambung. Boleh? Tahun depan. 2024 insya-Allah kita jumpa bulan 1. Ada soalan nak tanya dulu sebelum kita habiskan kelas kita? Assalamualaikum tuan-tuan. Kalau ada soalan boleh tak ada macam mana? Tak faham. Sebab boleh mengubah atau tak boleh mengubah tu? Okey, saya ulang sekali lagi. Takdir boleh berubah dari segi syariat. Sebabnya itu yang diperintahkan. Sebab Allah sebut dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku nak perkenan. Jadi dari segi hidup kita yang berlandaskan syariat ni, syariat ni kan perintah Allah. Jadi apa saja perintah Allah kita kena taat. Jadi bila Allah suruh kita berdoa, kita pun berdoa. Jadi dari segi kita faham, dari segi syariat, ayat Quran kata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku nak perkenan. Maksud pada ayat tu, kalau kita minta, Allah perkenan. Maknanya apa kita minta tu Allah bagi. Kan? Itu maksud dia. Jadi maknanya dari segi jawapan tadi, segi syariatnya, doa boleh mengubah takdir berdasarkan dalil ini. Dalilnya Allah suruh doa dan Allah nak perkenan apa yang kita doa. Allah suruh kita minta dan Allah nak bagi apa kita minta. Itu dari segi syariatnya. Adapun dari segi hakikat pula, jawapannya tak boleh mengubah takdir. Kenapa doa tak boleh mengubah takdir? Sebab dari segi hakikat Allah itu Tuhan. Allah tidak berubah-ubah. Jadi kalau kita faham dengan sebab kita berdoa, Allah ubah dia punya ketetapan, bermakna kita boleh mengubah Allah.
Sedangkan tak boleh hakikatnya. Maka dari segi hakikat, jawapannya doa tidak boleh mengubah takdir. Sebabnya apa? Sebabnya tadi tu. Sebab Allah itu Tuhan. Mana boleh Allah diubah-ubah. Kan? Yang berubah ni makhluk. Itu dari hakikat. Habis macam mana kita nak kaitkan syariat dan hakikat ni? Macam saya sebut tadi, jangan dicampur adukkan. Syariat tetap syariat, hakikat tetap hakikat. Cumanya caranya berjalan sekali. Maksud berjalan sekali ni macam mana? Okey, syariatnya kita berdoa, kita pun menadah tangan, doa minta pada Allah. Tapi dari segi hakikatnya itu telah ditetapkan Allah. Allah nak bagi atau tidak, Allah nak buat bagi jadi ke tak jadi, itu dalam ketetapan Allah, serah pada Allah. Kita tugasnya hanya meminta saja. Supaya jangan kita faham bila kita minta mesti dapat. Bila kita buat solat hajat mesti dapat. Tidak. Allah yang tentukan sama ada dapat ke tak dapat, jadi ke tak jadi. Tugas kita minta aja. Lepas tu ada juga orang yang dia salah faham, dia kata kalau macam tu baik tak payah doa. Biar je lah Allah nak bagi tak nak bagi. Tak, doa tu sebab apa? Doa itu lambang kehambaan. Dengan kita meminta tu menunjukkan kita ni hamba. Apa hamba? Meminta-minta. Itu tugas hamba. Jadi bila minta-minta ni hamba, itu menunjukkan pengharapan kita pada Allah. Itu menunjukkan kesetiaan kita dengan Allah. Maknanya kita berharap dengan dia. Kita bergantung dengan dia. Macam saya sebut tadi, orang yang suka meminta-minta dengan makhluk, hidup dia akan jadi macam mana? Dia akan berharap dengan makhluk tu, hidup dia bergantung dengan makhluk tu. Tapi ingat, makhluk selalu mengecewakan. Sebab makhluk tak boleh menunaikan segala-galanya. Contoh dia jadi menteri, kita minta kat dia peruntukan gini, masa jadi menteri, esok dah tak jadi menteri, dia boleh tolong? Tak boleh. Sebab tu kita tak boleh bergantung, sebab makhluk itu berubah-ubah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang dia kaya, kadang-kadang dia miskin, kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia susah. Kita nak berharap dengan dia. Kadang kita susah nak berharap dengan yang susah juga, bertambah susahlah kita. Tapi kalau kita yang susah berharap pada yang senang, siapa senang? Allah. Allah maha kaya, Allah tak pernah miskin. Allah sentiasa kaya, Allah sentiasa hidup. Allah semua yang terbaik-terbaik pada Allah. Jadi kita minta pada Allah, kan, maka kurniaan itu dapat kat kita. Dan pergantungan kita jadi bergantung dengan Allah, berharap dengan Allah, semuanya Allah. Maka hidup kita akan jadi lapang. Itu maksud doa tadi tu dari segi syariat dan hakikat. Jangan campurkan, tapi bergerakkannya sekali. Syariat pun kita pakai, hakikat pun kita pakai. Syariat kita pakai saat kita berdoa, hakikat kita pakai serahkan doa tu pada Allah. Kalau Allah bagi, bagilah, tak bagi, tak bagilah. Kerana Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Kan? Allah lebih tahu. Kan? Hidup kita. Macam ibu-ibu lagilah hidup lebih berusia daripada saya rasa. Kan? Jadi dalam perjalanan hidup kita ni ada tak sesuatu yang kita rancang, satu yang kita minta, tapi akhirnya tak dapat apa yang kita rancang dan tak dapat apa yang kita minta, tapi dapat yang lain. Tiba-tiba dapat yang lain ni sebenarnya lagi elok daripada apa yang kita minta dulu. Ada tak? Banyak. Kadang-kadang mungkinlah kita nak kahwin dengan pak ua kita. Masa zaman sekolah ke apa dulu. Kan? Lepas tu putus cinta, sedih kan main lah, tak dapat berpisah. Kan? Kerana dihalang oleh keluarga. Macam dalam filem drama tu. Kan? Tiba-tiba dapat laki lain. Mula-mula tak minat sangat. Dah menikah ni, tengok-tengok bahagia. Sampai ke anak cucu. Dia bagi kita macam-macam. Apa kita nak dia bagi. Dia cakap kita lembut. Boleh jadi kalau kahwin dengan pak ua tu, belum tentu lagi. Memang dia bagi penampor. Kan? Dengan dengar cerita, boyfriend yang dulu tu dengan bini je, dah bercerai pula dah. Cakap kan, nasib baik. Allah pilih aku yang terbaik. Sebab Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Sebab tu kena banyak minta kepada Allah. Sebab tu kena banyak istikharah. Minta Allah pilihkan untuk kita. Sebab kita tak tahu dalam memilih. Okey, boleh menjawab soalan lagi? Saya ada 2 soalan. Okey. Pertama, kita ambil wudhu, setelah basuh kaki kanan, kemudian keluar angin. Ya. Okey. Keluar angin itu apa maksud kita buat? Balik dari awal.
Kita dalam orang dalam solat, kita dalam solat rakaat kedua, kita baca tahiyatul awal, tetapi telah dirasuk oleh syaitan dan terbalik buat salam, terus salam. Terakhir. Okey. Soalan pertama saya tak berapa yakin nak jawab, nanti saya balik check dulu. Sebab saya pun pernah dengar ada orang kata kena sambung yang masa terkentut tu saja. Contoh masa terkentut kaki kanan tu basuh balik. Ada juga saya dengar kena ulang daripada awal balik. Tapi saya tak nak jawab apa yang saya dengar, saya kena rujuk balik kitab bagi tepat. Nanti soalan pertama tu saya jawab pun tahun depan. InsyaAllah. Ini saya akan tuliskan nanti, saya ingatkan. Kalau saya tak ingat, nanti Ustazah ingatkan saya. Untuk soalan kedua, yang ni insyaAllah saya boleh jawab. Soalan kedua, kita tengah semayang, lepas tu kita macam tersasul lah. Kita terus duduk rakaat tahiyat akhir, dan kita dah bagi salam dah pun. Lepas bagi salam, kita ingat, belum lagi, baru rakaat ketiga. Ataupun contoh, mungkin rakaat kedua tahiyat awal, kita ingat tahiyat akhir dah. Jadi macam mana nak buat? Masuk balik dalam solat. Dan salam itu tak terpakai pun. Masuk balik dalam solat dan sambung kepada bahagian yang belum kita tunai pada barang yang wajib. Contoh macam kita dah duduk tadi, kita buat tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu bukan pada tempatnya. Maka kita sambung balik dalam duduk tadi dan bangun balik berdiri untuk sambung rakaat seterusnya. Tapi dengan syarat belum berkata-kata. Kalau dah berkata-kata tak dapat, kena buat semayang daripada awal balik. Just kalau macam kita, Assalamualaikum kita teringat, kalau cakap dalam hati je, masuk balik terus. Masuk, tak payah niat, tak payah macam usolli ke apa, tak payah. Masuk je terus, niatkan, cuma niat dalam hati, aku kembali masuk dalam solat. Lepas tu terus bangun berdiri dan sambung rakaat yang berbaki lagi. Gitu. Boleh. Sama. Tak apa, nak tanya buat apa. Cuma jangan tanya resepi makanan. Itu saya tak tahu. Tanya. Okey, insyaAllah. Jadi, ya? Okey, baik. Kita tutup dengan doa dulu. Boleh? Kita doa dulu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kepada Ustaz yang telah memberi pencerahan tentang apa yang kita belajar hari ini. Sangat manfaat bagi kita. Semoga kita dapat menggunakannya dalam amalan sehari-hari kita. Aisyah sedikitnya Terima kasih.